bongkarkan. Pada malam ni kita tampilkan desain istimewa import jauh daripada Perak. Actually kawan, orang Perak juga. Ya. Dan juga sini kita rasa sangat bertuah untuk bersama dengan insan hebat di sebelah saya. Bukan Khalid, diberi nama gelaran Prof Khalid ya. Dan memang diakui dalam dunia networking terkenal sangat terkenal dan telah mencipta nama dalam banyak syarikat. Okey, jadi malam ni kita nak bongkarkan rahsia, banyaklah rahsia berkenaan dengan Prof Khalid ni. So dekat sini saya nak minta supaya tuan-tuan puan-puan dalam pada malam ni. Yang pertama sekali, saya rasa ramai kat sini yang teruja nak tahu, nak bongkar rahsia Prof ni. Okey, pertama sekali saya nak minta dia sebaiklah, kalau boleh kami nampak anda ni. Jadi kami nak orang kata kalau boleh buka lah video tu. Tak cik lah anda dia nampak kita kan, kita nak juga. Kita nak nampak anda di sana. Macam tu boleh. Okey, yang keduanya, sesi kita ni sekiranya anda ada soalan mau ke, soalan tak mau ke kan, tolong tulis kat dalam chat room. Sebab saya akan bacakan dekat chat room mana-mana soalan yang sempat kita tanyakan. InsyaAllah saya akan lontarkan kepada Prof Khalid sebab bukan senang ni nak dapat nak import, bukan senang ni kan. Orang busy lah kata. Baik, saya mulakan majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Okeylah Prof, ramai dah nanti ni Prof. Antara orang yang popular. Ya. Prof Khalid ni bukan kali-kali. Jadi Prof, kita nak tanya, Prof memang berasal daripada Perak ke Prof? Ya, memang asal Perak, itu Bagan Serai Perak. Okey, Bagan Serai Perak ya. Jadi kat sini kita nak tanyalah sebab kita tengok Prof sekarang Prof kata sangat hebat sebagai seorang yang orang motivator, trainer, speaker yang memang terkenal tapi macam mana Prof asal usulnya Prof boleh terjebak dalam dunia networking? Boleh tolong cerita sikit Prof? Saya bermula dalam bidang travel ni pada tahun 95 sebab lama. Orang nak tak main masa tu. Ketika itu saya sedang bertugas di universiti, sebuah universiti di Bangi ya kan. Jadi saya terjebak ni sebab terdengar menyaksikan ramai orang jaya dalam travel. Syarikat yang pertama saya sebut ialah syarikat yang memasarkan barang kemas saduran yang terkenal Orang lelaki pun boleh buat lelaki pun boleh. Okey. Jadi daripada situlah saya mengenali dunia MLM yang sangat hebat dan saya sanggup berhenti kerja resign kerana gara-gara yakin dengan bisnes MLM ni boleh membuat kehidupan yang lebih baik daripada makan gaji. Itulah punca. Sebelum tu kita nak tahu juga soalan kita nak tahu juga soalan yang belum jarang-jarang orang tanya. Sebelum tu Prof bertugas di universiti berapa lama Prof bertugas? Saya dekat universiti kemasaan tu bermula dengan kerja, sampai belajar, kemudian teruskan sampai saya berkhidmat di situ selama lebih 15 tahun. Wow, lama ya? Lama. Jadi dapat ilmu di situ, bekerja pun kat situ. Sampai saya kerja semata-mata kerana pengaruh dengan terjebak. Sampai kawan-kawan saya di sana kata saya ni patut fikir 10 kali lah sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan kerjaya. Jadi maksudnya daripada selama minggu tu sampai hari ini Anda tak pernah kembali kepada kerja atau bisnes dan memang MLM je lah. Ya. Jadi bila saya dah masuk market level, saya teruskan market level daripada 95 sehinggalah 2014. 2014 maknanya syarikat yang terakhir saya ceburi adalah syarikat HR marketing. Last kali lah. Bermula syarikat kemas saduran. Kemudian saya pernah masuk syarikat dengan jus mengkudu dan herba-herba tradisional. Lepas tu saya masuk syarikat yang berkaitan dengan produk
habis lah last kali. Ah. Jadi ada 5 syarikat saya masuk Wow. yang mencipta pendapatan yang kira berjaya lah. Jadi otak lah ni. jadi saya stop multi level 2014 dan saya fokus kepada perubatan alternatif iaitu aura terapi. Sampailah hari ini. Tapi sekarang ni saya lebih fokus pada aging nutrition. Apa yang membuatkan Prof boleh kita dah tengok berjaya lepas tu 3 lama tu tengok kan. Lepas tu beralih ke aura lagi. Dan sekarang ni macam boleh kembali balik kepada yang apa yang menarik sangat dengan aging yang membuatkan yelah kalau ikutkan dah tak ada plan dah kan. Dah stop macam lah. mana boleh terjebak balik dengan aging? Okey, bila saya dah tinggalkan multi level ni, maknanya saya dah relax lah. Tidak lagi orang kata keluar turun kiri outstation dah kurang lah. Jadi saya kerja relax lah. Saya tumpukan kepada perubatan alternatif. Kemudian saya pada umur saya lebih masa tahun 2019 kalau tak silap saya rasa macam saya ni kurang sihat faktor umur lah. Sebab umur pun dah nak cicak masa tu hampir 60 tahun masa tu. Ya betul. Ya. Nampak ni muda tantang lagi rambut hitam tak ada kedut-kedut semua ni. Itu ada rahsia dia. Ada rahsia. Kena PM. Itu kena kan? Okey, bila kita dah rasa kemerosotan kesihatan kita pada faktor usia, saya terfikir saya nak makan apa untuk pulihkan kesihatan. Apa suplemen yang patut saya ambil kan? Sebab kalau kita bergantung pada pemakanan harian, saya rasa kita tak akan sihat kan? Sebab kita minum teh tarik, makan teh canai, makan sup eko kan. Jadi benda-benda tu akan menyebabkan kesihatan kita tak bagus ya. Terutama pada usia menjangkau 60 tahun. Jadi saya fikir apa produk yang patut saya amalkan. Saya search dalam Google apa produk yang hebat di abad ini. Search dalam Google. Sebab tak ada orang pun berani nak recommend saya apa produk yang hebat kan. Jadi bila saya search Google, saya terjumpalah Eddie Sira. Kira dia Prof cari sendiri Yes. Sebab saya mencari apa produk yang patut saya amalkan ketika usia saya sudah mula bereput. Jangan Yalah, betul. Jadi saya rasa macam ada something lah, kaki kebal, sakit lutut kan. Jadi something pada kita ni dah patut kita orang kata beri makanan terbaik pada tubuh kita. Jadi saya search Google dan saya select yang terbaik, saya tengok adalah aging nutrition. Sebab saya tengok kandungan yang ada di dalam aging sirap. Jadi saya pun ambil alamat dia dan terus ke HU. Terus ke HU Yes. I Google sikit. Google sendiri, lepas tu pergi HU sendiri. Yes. Masya Allah. Ya. Agak saya dapat orang macam Prof juga. Jadi saya pergi sana, sebenarnya saya mencari produk, bukan mencari bisnes. Sebab kan dah stop travel lah kan. Saya tak nak buat travel lah. Betul. Jadi bila saya pergi sana, saya terjumpa dengan kita punya kad list. Atau list ada kat situ. Ambassador kita Ambassador ambassador lah. Jadi dia masa tu masa Racing Star saya ingat. Jadi dia kenal saya juga. Jadi dia menyambut saya, dia tanya dah masuk member ke belum? Saya kata saya belum masuk member, cuma nak produk saja. Akhirnya dia memflower saya dengan penerangan ya. Dipanggilnya CEO kita 3 orang di situ. Cik Sahan pun ada. Jadi kami bincang dalam bilik tu, cerita plan, cerita produk, cerita syarikat. Dia buat demo sekali. Jadi bila saya melihat penerangan tu tentang produk, tentang plan, jadi hati saya berkata, ini peluang buat duit. Bila tengok plan ni, saya dah tengok duit. Sebab saya ni kira peka lah tengok plan. Sebab dah lama lah. Saya kata ni plan ni
nak kata susah juga boleh buat duit ni. Kan? Jadi hati saya dah mula terbuka lah, nak buat makan label. Dan saya pun rasa kesunyian lah bila kita tak buat makan label ni, kita sunyi. Kita tak ada tambah kawan kita kan. Kawan-kawan kita lama dah menghilangkan diri kan. Jadi kita dah macam kesunyian. Jadi saya rasa inilah peluang saya kembali balik dan kita akan dapat ramai balik kenalan-kenalan kawan-kawan kan. Itulah kehebatan travel. Jadi saya pun join terus elite lah. Ya Allah. Masa tu juga saya sendiri kick in. Ya Allah ya. Punyalah hebat dia punya outline masa tu. Puan list tu. Masa tu dia puan list lah. Dia kata prop, nak isi sendiri ya. Saya pun tarik je. Saya isi sendiri. Masya Allah. Kan? Jadi saya pun bermula dengan elite sebab pun produk ni begitu hebat dan pasti boleh dipasarkan ya. Tengok belum jumpa lagi satu. Boleh cuba lagi ya. Tengok sini sebab saya tengok bahan yang ada dalam produk tu dan juga plan pemasaran. Sebab bonus sponsoring dia memang tinggi. 30%. Tidak ada mana-mana market label di Malaysia ni yang bagi bonus sponsor sampai 35%. Saya dah survey lah. Dan tidak ada bonus pairing sampai RM45 satu pair. Ini dia punya orang kata sebab kenapa kita boleh buat duit bersama AJ Nutrition. Plan bagus, buat duit, menguntungkan dan produk yang berkesan. Saya tengok Google lah testimoni, saya belum makan ni. Saya percaya lah kalau dah keluar dalam Google, dalam YouTube kan, saya percaya. Dan akhirnya saya sendiri mengakui produk tu hebat. Jadi kawan-kawan saya pun tegur kau makan apa kan. Betul lah orang kata kalau kita sebut umur kita 61, tak percaya. ramai tak percaya. Kita betul ke? Kan? Kalau orang tak kenal lah. Kalau yang dah kenal pula, dia dah. Kau ni makin tua kan makin muda. Jadi senanglah saya tarik orang. Saya kata kalau kamu nak awet muda, makan AJ Syrup. Amalkan AJ Syrup. Di situ dah boleh mempengaruhi sebab kita makan sendiri ya. Itu senang. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, maksudnya kalau mana kata Allah tetapkan rezeki kita tu, orang yang kita tak kenal, orang sini tak prof, buat research sendiri kat Google, pergi issue sendiri, serang diri pula, ini pula, Masya Allah. Jadi kita jangan give up lah prof maksudnya akan ada orang-orang yang akan Allah hantarkan kepada kita. Jadi kita berusaha ya. Sebab bila saya join member nak buat balik material label ni, saya tak fikir saya nak tanya siapa. Saya tak fikir pun siapa nak follow saya. Sebab kawan-kawan saya dalam networking semuanya dah hilang. Sebab kita dah tinggal 4 tahun ya. Bila kita dah tinggal bisnes ni, kawan-kawan kita dah pecah-pecah. Dah ke mana kita pun tak tahu. Ada yang lost contact sebagainya. Ada yang dah merajuk, ada yang dah tak nak buat dah, ada yang dah serik, ada yang tobat, ada yang tak nak buat label. Berbagai-bagai mereka ni masa putus asa, gagal dan sebagainya. Saya tak fikir pun. Tetapi orang kata yang penting kita yang nak buat. Jadi kita, tugas kita hanya cerita kepada siapa yang kita jumpa masa sekarang ni. Jangan tengok yang lepas. Kita masih ada kawan-kawan kita yang masih kita kenal yang boleh kita jumpa. Alhamdulillah. Walaupun mereka awal ada banyak penolakan. Termasuklah adik saya sendiri yang Zadina, dia racing star sekarang. Dia pun tak mau ikut saya. Tapi oleh kerana suami dia yang mendesak dia, kau tak nak buat tu kau makanlah produk ni. Kan? Jadi dia beli untuk makan, akhirnya penyakit dia tu pening-pening, sakit-sakit kepala tu hilang. Maka adik saya pun mula berminat nak meneruskan bisnes ni. Akhirnya dia berjaya mencipta Racing Star. Dengan pendapatan dia sekarang ni tak kurang 20,000 sebulan. Itu tak nak tu? Dalam tak nak tu akhir dia tak. Sebab tu bagi anda yang ada di Dewan di malam ni, ya, anda yang penting anda kena yakin ya, produk kita ni memang hebat dan semua orang boleh berjaya. Itu yang paling penting.
Asalkan kita buat betul-betul, buat cara yang betul dan bertulisan. Dan bertulis nama yang penting ya Prof. Okey Prof, saya nak tanya tadi dalam pada apa yang Prof cerita tadi, saya ada beberapa soalan saya nak tanya sebenarnya. Okey, dikatakan tadi Prof dah survey dari segi bonus, dari segi produk. Memang kita agent membayar antara yang paling tinggi kat dalam pasaran produk pun dah terbukti. Okey, ada orang bertanya soalan antara soalan macam ni. Dia kata, okey, saya nak join, saya tak nak buat bisnes lagi. Saya nak makan produk tu dulu, nampak perubahan dekat diri saya, baru saya nak buat bisnes. Jadi pendapat Prof macam mana? Berbagai-bagai lah orang di luar sana. Ada yang terus nampak duit itu buat bisnes. Ada orang bermula dengan dia guna produk, kan? Ramai juga dalam grup saya sendiri, dia orang bermula dengan mengguna. Bila dia makan elok, tugas dia saya bagi tahu, bila kita makan produk ini elok, kita bercerita kepada kawan kita. Sebab kita bukan suruh dijual. Konsep multi level sebenarnya berkongsi, bukan dia menjual. Sebab tu bila kita ambil produk ni, kita kena amalkan. Selepas kita amalkan, kesan dia itu kita kena cerita dengan kawan kita. Bila kita cerita dengan kawan kita, dia akan tanya berapa harga. Betul tak? Betul. Kalau orang tanya berapa harga, ketua saya jangan cakap harga. Kita cakap aku tak jual. Aku nak kamu join member. Sebab bagi tahu kaedah, kalau join member, kamu akan dapat harga member dan akan dapat duit balik, dapat modal balik, dapat buat bisnes balik. Kalau kau kenalkan pada kawan-kawan, kau dapat bonus. Kalau kawan kamu ada 3 orang yang berminat, confirm kamu makan free. Makan free? Macam mana tu? Jadi dia kat situ, dia akan buka minda tu. Dia tak reject lah, dia nak makan free. Betul tak? Kalau kita ditanya berapa harga, kita cakap lah ini 170 ke, kita sebut angka duit kan, dia akan rasa mahal. Kan, dia rasa macam mahal. Sebenarnya tak mahal kat kita, boleh makan free je. Kan, betul? Macam mana nak makan free? Dia ajar. You sponsor, perkenalkan pada kawan, kita akan dapat bonus RM90. Besar. Kalau dia masuk member yang paling kecil, yang paling basic 300, kita tanja dia, kita dapat RM90. Besar. Ada company lain masuk ahli 300 lebih, bonus sponsor dia RM45. Takkan nak masuk bisnes macam ni? Betul tak? Kita RM90. Mana banyak? Gitulah. So pairing pula kiri kanan kita RM45. Ada company lain RM25. RM30 pun ada. So kalau kita nak buat bisnes, mestilah cari yang pertama, produk dia mesti super. Yang kedua, plan pemasaran dia lebih menguntungkan. Banyak tips Prof bagi malam ni. Nak pilih bisnes apa kan? Sebab tu ramai kita di sini berjaya, ramai yang berjaya. Malah suri-suri rumah yang tak ada pengalaman pun boleh berjaya. Apatah lagi kalau orang yang ada pengalaman. Tapi bagi saya, dalam bisnes networking, pengalaman tu nombor 2. Yang penting dia belajar. Semua orang mula kosong. Jangan jadikan alasan saya tak pandai, saya tak tahu, saya tak ada modal. Bagi bisnes MLM tidak relevan alasan. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Betul? Kita punya leader akan ajar kita. Apa masalah? Kalau tak ada modal, kita cari orang ada modal. Kita tanya orang ada modal. Kita ada duit. Cari orang ada duit. Itu je kan. Kalau kita tak ada kereta, kita tanya orang yang ada kereta. Kita naik ke tokar dia. Kita pergi buat servis naik kereta dia kan. Apa masalah? So multi level ni paling mudah. Paling mudah nak berjaya, paling mudah nak kaya adalah bisnes MLM. Tips dia dari Prof ya. Hebat Prof. Ya. Memang hebat bisnes ni. Jadi kepada anda yang ada dalam dewan malam ni,
Buat betul-betul. Hmm. Buat betul-betul, insya-Allah berjaya. Betul tu. Jadi Prof, ni ada satu soalan yang masuk kat dalam chat room ni Prof. Ya. Dia tanya, okey, dia tanya lah, stem cell lebih baik dari antioksidan. Apa nama pendapat Prof? Stem cell. Stem cell, dia tulis kat sini, stem cell lebih baik dari antioksidan. Okey, stem cell tu sebenarnya ibu sel. Kan? Kita tahu tak stem cell tu ibu sel. Jadi ibu sel ni kita perlu aktifkan, kan? Kita menjana stem cell ni untuk melahirkan banyak lagi sel-sel. Konsep stem cell dalam badan kita dah memang ada stem cell. Jadi mungkin ada produk yang mendakwa boleh mengaktifkan stem cell kita, kan? Jadi bagi saya produk yang ada dalam AJ Sira ni juga merangkumi boleh mengaktifkan stem cell kita, bahan-bahan yang terkandung. Dan antioksidan inilah yang paling penting. Kalau kita banyak radikal bebas dalam tubuh kita, radikal bebas ni lah yang akan merosakkan sel-sel kita. Jadi sebab tu antioksidan ni penting. Kalau sel kita diserang oleh radikal bebas, maka tak ada makna stem cell, kan? Kita kena jaga kita punya sel-sel kita daripada serangan radikal bebas. Antioksidan ni adalah anti radikal bebas. Dari mana datangnya radikal bebas? Daripada toksin yang kita makan, pengawet, perisa, pewarna, pencemaran udara, pencemaran air, dan juga kadang-kadang kita meracuni diri kita sendiri. Macam mana kita meracuni diri kita sendiri? Kalau kita marah, kita sedih, kita berdendam, juga akan mengeluarkan hormon yang meracun diri kita sendiri. Hormon akan keluar. Hormon itulah yang menyebabkan kita sakit. Sel-sel kita akan rosak bila kita bersikap negatif, susah hati, keras, kecewa, tak happy lah. Jadi kalau kita nak produk terkesan lagi, kita kena terapi diri kita dengan perasaan positif. Itu membantu lagi produk kita terkesan. Bertambah-tambah tambah lagi. kesan. Wah, dahsyatnya antioksidan bertemu dengan positif punya mindset, kan? InsyaAllah. Okey Prof, apa nama tadi Prof kata, jangan pandang belakang. Walaupun Prof otai dah 20 tahun dalam dunia networking, kita dah kenal. Ada orang cakap, tak pula Prof dah pengalaman, kawan-kawan ramai petik-petik jari je. Tapi tadi Prof cakap sendiri yang kawan-kawan lama tu dah 4 tahun dah tak ada. Jadi Prof kena bibit baru, maksudnya bermula daripada zero balik, betul tak? Ya. Jadi saya bermula dengan kosong tadi sebenarnya. Sebab saya masuk AJ Nutrition ni dalam keadaan leader-leader dah tak ada. Saya dah tak ada dah orang-orang yang okey. Saya hanya ada kenalan orang-orang baru, orang dalam Facebook kawan saya, dan lebih 50% orang yang saya taja yang hidup adalah orang kenalan baru. Kadang-kadang daripada FB, daripada FB lah ramai. Kan yang saya dapat, sebab tu saya suka main FB. Jadi daripada situ orang akan attract saya. Daripada situ saya akan berkenalan. Bila saya berkenalan, saya akan buat janji berjumpa. Bila jumpa saya je, Siap lah. siap lah. Aura dia masuk elite. Kan? Itulah saya hidup cara macam itulah. Saya akan cari jalan macam mana nak kenal orang. Bagi anda pula, kan, mungkin anda tak boleh pernah buat multi level, lagi senang. Kan? Anda tak ada orang kata rekod tau dalam multi level. Sebenarnya mula kosong lagi baik. Saya pun mula daripada kosong. Kan? Kita bermula dengan cycle yang kita ada. Kalau kita jual karipap, kan, jual kuih, kita taja pelanggan-pelanggan kita. Kan yang belum beli karipap, nasi lemak kita tu, selama ni kita tak cakap banyak. Bila kita dah ada bisnes ni, kita kena berkenalan lah dengan pelanggan-pelanggan kita. Kalau kita jual roti pau, kita prospek kita adalah yang membeli roti pau. Kalau kita kerja di kaunter je kan,
Prospek kita adalah yang datang di kaunter. Itulah cycle kita. Yang selama ni kita hai gitu je. Bye je. Tapi kali ni hai kak dan telefon, kan? Ambil telefon dia. Tapi jangan masa tu. Kita kena set time kita untuk bertemu dengan dia. Dan datangnya kita tu jangan bawa diri kita sebagai individual. Datang sebagai seorang sahabat. Jangan bawa apa-apa, tinggal kereta. Maknanya kalau kita pergi rumah orang tu, jangan terus cerita bisnes. Kena sembang bagi mesra alam dulu, ya, barulah kita boleh sampai ditanya kita ni bisnes apa, kita ni kerja apa. Dia tanya kita, barulah kita kata saya ni ada sedang buat bisnes kami. Mesti dia tanya bisnes apa dah. Bisnes apa? Kita cakap saya bisnes produk kesihatan. Kan? Apa benda tu? Untuk sihat dan awet muda. Mesti dia awet muda, sihat. Barulah kita keluarkan barang kita. Dan kita jangan tunjuk yang kita tu nak jual. Kita hanya cerita. Sampai ditanya, macam mana orang nak beli ni? Itu dah dia minat tu. Bila orang tanya kita nak beli, dia nak beli, kita cakap kita tak jual. Sebab fokus kita nak tanya dia. Kan? Kita kena bagi tahu apa faedah dia dengan member. Apa yang dia dapat. Itu kena pandai cerita. Baik Prof, ni nak tanya Prof ni. Ya. Okey. Kita sebenarnya ialah kalau ikutkan sekarang ni kita dah nampak Prof, walaupun orang kata ialah semua orang kata online ni bukan dunia je. Saya nampak kat sini, saya sendiri tengok Prof aktif dalam TikTok, dalam Facebook, dalam itu, dalam ini. Jadi apa pendapat Prof tentang tim-tim yang kata bukan usaha saya lah, saya nak express dalam dunia online ni. Jadi apa pendapat Prof tentang tim-tim yang macam tu? Ada data seperti itu? Sebab tu kita kalau nak jaya, kita kena berubah. Berubahlah strategi, cara, teknik. Kalau zaman dulu tak ada IT kan, kita manual pergi sana sini kan. Sekarang zaman IT kita kena menggunakan mungkin pendekatan itu berbeza-beza lah, tapi masih lagi gunakan IT guna Facebook dengan cara masing-masing lah. Kan? Kalau kita rockers, cara rockers. Kalau cara agama, orang alim, cara agama dia lah. Takkan tak boleh cerita ke pasal kesihatan relate dengan agama, kan? Relate kan dengan agama, kan? Apa amalan-amalan untuk kesihatan, kan? Pemakanan, kesihatan boleh direlatekan ikut kita punya orang kata karakter semula jadi masing-masing, membawakan masing-masing. Dan hanya menggunakan platform IT itu penting. Cuma cara approve mengikut kesesuaian masing-masing. Kan? Janganlah ustaz lah ber-TikTok lah, tak sesuai lah. Awak ceramah agama kan, tiba-tiba ber-TikTok apa ustaz lah, tak sesuai. Macam saya ni tak apa kan, saya tak ada level tu. Mengikut level masing-masing lah. Kan? Kalau orang tu kata lebih pada keagamaan, dia bawa dalam bentuk agama. Kan? Okey. Jadi nak tanya Prof lagi satu lah. Kita dah tahu tentang kejayaan. Selama ini kita dengar kejayaan je. Boleh tak Prof share pada malam ni, apakah titik orang kata yang paling dalam, yang paling rendah pernah Prof alami sepanjang karier dalam dunia networking ni? Orang kata paling sedih, paling susah, kat mana tu Prof? Boleh tak Prof share sikit dalam? Memang bila kita nak jaya ni, tidak dapat lari daripada cabaran, kesusahan, kejatuhan. Dan bagi saya jatuh dan bangun itu perkara biasa, lumrah dalam dunia bisnes. Tak kira bisnes apa, bisnes apa sekalipun mesti ada jatuh. Dan saya juga pernah, bila saya berhenti kerja, saya buat syarikat Mas Adulan, saya pernah jatuh walaupun dah sampai diamond. Bila ekonomi gawat tahun 97 gawat, baru saya nak start setahun setengah, ekonomi gawat, tak ada siapa pun nak pakai barang kemas itu. Jadi masa tu bonus kita jatuh, kita dah berhenti kerja. Masalah kan, saya dah berhenti kerja, jadi saya terpaksa berpindah ke satu syarikat.
Saya diajak oleh kawan saya, upline saya juga. Dia kata kita pindah kepada satu syarikat yang jual herba, produk makanan kesihatan yang lebih rendah. Di situlah saya kenal dengan Datuk Seri Murad ni. Saya kenal Datuk Seri Murad. Dia pun sama saya dengan syarikat barang kemasan dulu kan. Tapi saya dulu pindah. Baru dia ikut. Dia mana saya nak pergi, dia ikut. Dia dengar saya pindah, dia kata saya pindah syarikat. Daripada situ saya hidup balik ya. Dalam syarikat tu saya hidup balik. Saya dapat bonus belas-belas ribu lah. Masa tu banyak lah, belas ribu kan. Daripada syarikat yang baru kemas tu dah jatuh lah. Bonus tinggal 5-6 mata je. Bayangkan nak bayar kereta lagi kan. Sebab ekonomi gawat. Jadi saya selamatkan diri saya ya. Saya tak nak patah balik bekerja. Dan memang tak boleh kerja lah pasal kita kerjaan. Kalau dah berhenti tak boleh patah balik. Jadi jabatan tu dah dipakar ya. Saya teruskan ke dalam dunia multi-level. Saya mula balik dengan syarikat yang herba tradisional tu lah. Di situ saya membina balik dan akhirnya jatuh juga. Jatuh juga? Ya, jatuh. Sebab apa? Ekonomi gawat juga. Lebih kurang 2 tahun saya kena pindah lagi. Jatuh. Dan masa saya jatuh lah, masa saya syarikat yang herba ni, masa itulah Dr. Suzy dia minta kerja ke saya. Sebelum saya kat tu jatuh lah, dia minta kerja ke saya. Dia kerja 3 bulan dengan syarikat ni. Saya dah kena terminate dah dengan syarikat ni. Sebab dia dengar saya nak pindah syarikat baru. Apabila saya diterminate, saya bagi tahu Dr. Suzy, kamu kena berhenti kerja. Sebab saya dah tak ada bonus. Saya tak ada income. Saya sekarang nak ada kosong lagi. Tak ada gaji. You tak ada gaji, tak boleh bayar gaji. I kena start balik kosong dengan syarikat Jus Mengulu. Syarikat tu dah terminate dah saya. Sebab dia tahu dah saya macam goyang-goyang kan. Belum lagi nak buat benda tu dia dah terminate saya. Saya bagi tahu Suzy masa tu dia kerja. Saya kata kamu kena berhenti ya. Sebab tak ada duit nak bayar gaji. Dia kata tak apalah, saya kerja tak payah gaji lah. Itu yang saya Masya Allah. Tak apalah, saya kerja, saya tolong lah. Jadi dia kerja tanpa gaji. Dia sanggup. Tetapi saya bagi syarat. Boleh. Kamu kena join member. Kamu kena buat bisnes sama. Jadi dia buat multi-level. Dia terpaksa lah buat multi-level, tak ada gaji. Saya kata saya tak boleh ada gaji. Tak ada gaji pun tak apa. Tapi takkanlah tak ada gaji. Tapi tak apalah, you buat bisnes MLM. Masuklah syarikat ni yang saya buat ni. Kita sama-sama kosong. Sama-sama kosong. Akhirnya dia pun buat cara macam saya buat. Follow. Sebab apa bisnes MLM ni hanya tiru. Kita duplicate kan. Duplicate apa yang orang berjaya buat. Jadi dia duplicate tu apa yang saya buat. Akhirnya dia pun berjaya dapat bonus 20,000 setiap bulan. Walaupun umur dia masih di 18, dia dapat juga pendapatan 20,000 lebih sebulan. Okey, sampailah hari ni dia follow saya kan. Okey, jadi saya nak tunjukkan bahawa MLM ni boleh sebenarnya. Kalau kita buat betul-betul, kita boleh berjaya. Bukti kan, orang mula kosong. Mula dengan kosong, tak perlu ada pengalaman. Tetapi kena belajar cara nak buat dengan leader-leader yang berjaya. Just follow leader je, nak berjaya. Wow, banyak tu yang dah Prof jelaskan pada kita. Maksudnya bukanlah indah sahaja ya, Mak. Indah, orang kata kita cerita keindahan. Memang hidup ni dia ada suka duka. Siapa pun, Perdana Menteri pun, suka duka tu dah kita punya orang kata perjalanan hidup kita diwarna-warnikan ya. Jadi dalam multi-level pun ada suka duka, ada jatuh, ada bangun. Kalau kita lihat orang berjaya, kita tengok Datuk Lis tu, story dia pun ada suka duka. Tapi itu semuanya mewarnai kehidupan kita. Jangan kita ni orang kata nak suka je. Kalau boleh hidup kita tu nak suka je. Kalau boleh
boleh hidup kita nak berjaya je. Tak. Tuhan takkan bagi. Dia akan bagi kita berpasangan. Suka, duka. Berjaya, gagal. Ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal. Sebab tu jangan takut gagal. Orang yang berjaya adalah orang yang berani gagal. Betul? Sebab itu semua akan ada hikmah di sebalik. Jadi saya pun ada pengalaman jatuh bangun. Pernah dalam tahun 2009 saya pun jatuh selepas syarikat di Semengkudu. Saya masuk DCL. Dalam DCL saya berjaya sampai Crown Ambassador. Walaupun sampai Crown Ambassador, kita punya sale tu kadang-kadang juga naik. Pangkat memanglah Crown Ambassador, kadang-kadang bonus tu tak cukup, kan? Jadi dia macam indah khabar dari itu semua kena lalui, kena lalui. Dan akhirnya kita jumpa lagi satu company. Jatuh bangun adalah perkara biasa. Saya pernah juga jatuh di tengah-tengah naik tu bonus jatuh. Itu ada. Tapi dia naik balik. Kan? Kita usaha jatuh bangun. Semua tu adalah orang kata kita terima. Dalam dunia bisnes kena terima jatuh dan bangun. It's a process lah. Ada proses. Dan semua tu mewarnai kehidupan kita. Menjadikan kita siapa kita hari ini. Jadi kita rasa ada nikmat benda tu. Jatuh bangun ni sebenarnya pengalaman yang berharga. Saya setuju. Wow, biasanya kan. Okay. Jadi dari sini kita dah banyak dengar cerita dengan Prof. Kita dah banyak dengar perkongsian Prof. Tapi Prof, kami masih nak lagi duduk dengan Prof. Sini tak Prof untuk malam ni untuk bagikan karisma. Kenapa Prof? Kita dah mengalami pandemik sekarang. Tim dah sejuk buku masuk PIS. Kadang-kadang kita ketuk pun dia tak turun lagi. Betul lah kata. Jadi apa nasihat Prof kepada liga-liga yang ada tim sejuk buku, dan juga apa advice Prof kepada orang yang duduk dalam PIS yang tengah sejuk buku? Jadi boleh tak Prof bagi tips kejayaan dan kata kurang lebihnya kepada golongan ini? Jadi kepada leader-leader ataupun ahli-ahli yang dah masuk ahli, saya rasa kena bangkit balik. Kita kena bangkit balik je. Sebab apa? Kalau kita tak mengubah diri kita sendiri, tak ada orang lain akan mengubah nasib kita. Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah. Kenapa kita nak kena buat bisnes ni? Sebab kita semua perlukan duit. Semua perlu duit. Pembohong lah kalau dia kata duit. Betul, tak ada duit. Lagi orang tu banyak duit, lagi dia nak duit. Sebab apa? Wang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya perlukan wang. Ada orang kata dengan saya, Prof, dah ketua ni mudahlah, dia mudahlah, dia rehat-rehatlah, tak ada cukup lagi ke? Bukan soal itu, saya kata saya ni cari duit lebih tak salah sebenarnya. Tak berdosa pun kalau kita usaha. Sebab bila kita terlibat dalam multi level ni, kita sebenarnya bukan saja untuk kita. Dengan adanya kita join ni, dengan adanya semangat kita ni, ada orang lain akan tumpang semangat kita. Ada orang akan tumpang bisnes kita. Betul tak? Saya sendiri merasakan kalau saya tak join AG Nutrition ni, mungkin ramai yang berjaya hari ni di kawasan Bintan, kawasan Perak ni, mereka hanya jadi suri rumah biasa je, tak ada income. Tapi oleh kerana kita join, kita bangkitkan semangat mereka, kita ajar mereka, kita bimbing mereka, mereka dah berjaya mendapat pendapatan bulanan yang sangat lumayan. Jadi kita bukan saja kita sebenarnya. Kita buat MRT level ni, bukan kita saja yang dapat orang kata imbuhan, tapi dengan adanya kita menjayakan orang lain. Dan niat kita lillahi ta'ala, dia akan jadi ibadah. Niat nawai itu kita masuk dia pertama untuk supaya ramai orang boleh sihat dengan produk kita. Ramai orang boleh sembuh, boleh bersolat, boleh buat ibadah bila dia amalkan edisi sirah. Dan ramai orang akan dapat rezeki daripada produk itu. Jadi niat kita ni
kebaikan. Jadi niat kita itu sebenarnya. Kan? Seronok kan kat sini. Betul kan? Seronok pun kita satu kepuasan. Bila kita buat benda ni ramai orang kawan-kawan kita berjaya. Betul tak Datin? Betul. Datin pun sendiri seorang bisnes kan sebelum ni. Ya. Bisnes biasa trading kan, ada kilang dan sebagainya. Ni toki besar ni sebenarnya. Tetapi kenapa jual motor? Saya tanya pula. Itu dia lain lah. Kenapa Datin dah jadi seorang usahawan, dah ada kilang tu, menghasilkan produk kesihatan tu sebagai pemilang, tetapi hari ini sebagai ahli marketing, MLM. Kenapa? Saya tanya balik. Jawapannya Mungkin sama. ada, Sama macam Prof. Sama. Seronok tak sama, konvensional bisnes tak sama. Dengar tu seronok. Seronok pas dia menjadi orang, dapat kepuasan, dapat Ya. pahala. Macam Prof cerita tadi lah. Saya terinspirasi dengan apa yang Prof cakap. Kita betul lah, itulah apa yang saya rasa. Ya. Alhamdulillah, kita kat sini dapat pahala, dapat bantu orang, dapat sihat, dapat duit. Aku nak lagi. Betul tak Prof? Betul. Dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Banyaklah pahala Prof ni orang kata. Menjayakan orang lain. Yalah, itulah niat kita sebenarnya. Biar kita ni orang kata mati dalam perjuangan. Yes. Tengah bawa kereta, bawa balik servis dulu tu, mati tengah jalan. Itu lebih mulia bagi saya. Sebab kita balik daripada perjuangan. Betul. Sebab saya ada seorang rakan, dia meninggal di Plaza Tol. Dia lebih tua pada saya. Dia meninggal balik daripada buat sponsoring. Dah tua lagi tu. Tapi bagi saya dia adalah satu perjuangan sebenarnya. Menjayakan orang. Sebab itu bukan niat. Base pada niat lah. Kalau niat kita tu nak menjayakan orang, ikhlas, billahi ta'ala, kita akan dapat lah. Tapi kalau niat kita semata-mata nak cari duit, bisnes biasa ada. Betul tak? Jadi itulah yang saya seronok. Kembali semula, orang kata tak mau pencen dalam buat benda tu. Biar saya mati dalam saya berjuang dalam perjuangan melahirkan seramai mungkin orang-orang yang berjaya. Ini satu perjuangan, ya. Terinspirasi saya. Ya. Terima kasih Prof. Sebab ramai orang kata masuk bisnes ni nak duit, nak itu, nak ini, tak nampak jalan. Tapi bila kita sebut tentang perjuangan, kita betul-betul niat tu, oh ya Allah, itu memang kita berjihad kan. Dapat pahala, insya-Allah. Jadi kawan-kawan, mulai malam ni kita pasang niat sahaja aku berniaga kerana Allah untuk membantu orang di luar sana seramai mungkin, insya-Allah. Perjuangan Prof? Ya, satu perjuangan. Satu perjuangan. Jadi Prof, demi untuk orang kata meraihkan perjuangan Prof selama hari ini yang sudi untuk bersama dengan kita di AG dan Alhamdulillah, Prof pun seorang ikon, mentor, usahawan, motivator, speaker, trainer dan sebagainya. Kita ada sesuatu istimewa malam ni. Sebelum kita tampilkan risau istimewa tu. Buat suspend je. Buat suspend ni nak bagi suspend ni Prof. Sebab orang kata sebelum saya tampilkan sesuatu istimewa tu, kita nak tanya soalan awak dulu. Prof, ni orang kata kalau tengokkan memang dah cukup lengkap dia punya spek lah. Kalau kita tengok cukup spek. Dengan rupa dia, dengan kejayaan dia, dengan wang ringgit dia, kayak air ni kan. Tapi sikit ada lebel lagi. Bila dia nak makan duri? Inilah soalan. Saya mau ni, saya tengok orang dah tinggi macam gini orang kan. Makan duri tu bila boleh buat duri? Boleh ke? Calonnya dah ada? Calon manalah ada orang nak dengan kita ni. Kita ni siapa? Rupa ada, kejayaan ada, Masya Allah kan. Dahsyat Prof Downline ramai tu. Downline betul ni. Downline ramai, downline. Downline ramai. Downline Dia masalah dia. Kadang-kadang kita tak orang tu. Dia tak Orang nak. tu tak nak dengan saya. Bila dia tak pula, saya yang tak nak. Jadi bukan mudah orang kata kan. Sebab apa bila kita dah umur macam ni, kita rasa lebih lapang lah duduk seorang-seorang. Dah biasa. Tapi kalau baru-baru dulu memanglah terboleh sana terboleh sini kan. Sekarang ni dah lapang dah. Jadi buat masa ni tak ada lah. Tapi tak berani lah nak kata tidak ya? takut lah kan. Jadi siapa-siapa yang mungkin nanti beli isi murah kan? Sebab Promote lagi. kita tak boleh cakap besar kan.
Bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Pura-pura ya malam ni. Aduh ya Allah. Okey Prof, tiba masanya untuk kita hadirkan seseorang yang sangat istimewa. Sebab Prof jumpa beliau pun secara tak sengaja. Rezeki saya, Prof, rezeki rezeki beliau juga. Jadi malam ni kita nak tunggukan sekali lagi sesuatu yang istimewa, surprise untuk Prof. Kalau datang dari jauh dari beliau. Jadi kita nak kita orang kata kita ni lah Prof, kita berdiri lah pula lekuk ni kan. Dia pakai baju lawan tu sikit. Jadi kita tampilkan tak lain tak bukan seseorang yang sangat kita kagumi, seorang yang sangat kita segani, kita hormati, ya, tak lain tak bukan Ambassador Dato' Liz kita dipersilakan. Ini mentor hebat. So alhamdulillah malam ni kita ambil sekejap untuk kita buat penyampaian hadiah. Sedikit lagi untuk hadiah sebagai rank director ranking. Okey, terima kasih. Sebab dah lama, walaupun dah naik dah lama, tapi tak sempat bagi hadiah kan. KPE kan. So bagi anda yang kat luar sana, kalau nak hadiah special daripada Ambassador, maka kena cepat-cepat naik pangkat. Share sikit perasaan Prof. Silakan Prof. Okey, saya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Liz bersama dengan pasangan dia Dato' Sri Murad ya. Kerana mereka ni memang bagi saya seorang leader, betul-betul leader MLM top one ya. Sebab saya dah masuk syarikat ni yang orang kata kali ke-6 saya masuk. Tak lupa lagi leader saya hebat. Maknanya memang beliau ni sesuai lah menjadi seorang leader yang hebat. Ya, saya memperakui lah sebagai orang lama dalam mata label, memperakui bagi A Campur. Top leader. Sebab dia ni seorang yang prihatin, mengambil berat lah tentang kemajuan ADM di bawah. Sehingga sanggup menubuhkan global legacy. Selalu ni kita masuk ke travel, tak ada pun apply nak tubuhkan satu pengurusan bimbingan latihan yang bersifat macam ni. Kan? Tak ada sebenarnya. Dan inisiatif yang dijalankan oleh TJL ni memang saya tabik seperti memang kita bersyukur masuk bawah TJL ni. Tahniah lah. Ambassador kita hebat bersama dengan Dato' Sri Murad. Terima kasih. Terima kasih. Pak banyak boleh tak kita ambil gambar sekejap? Boleh. Siapa yang nak ambil gambar? Okey, MC kita pun tak kurang hebatnya. Saya tidak baru belajar. Berwibawa, berkarisma juga. Terima kasih Bro. Doakan saya berjaya macam Prof. Our next ini mereka berdua ni tuan-tuan dan puan-puan adalah our next ambassador di Transglobal Legacy untuk tahun 2022. Jadi bagi anda yang berada di bawah rangkaian Aura Riki dan juga Mawlove, maka anda follow rapat-rapat mentor anda. Jangan lepaskan mereka pergi sendiri. Anda kena ikut mereka. Kalau anda nak berjaya seperti mereka. So, kita gambar dulu. Anda tak mau boleh gambar kami juga. Okey, sebelum kita tamatkan, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua alumni rangkaian Aura Reiki di Perak dan juga di Selangor, di Kedah pun ada, di Penang pun ada. Grup saya lah, terutama Racing Star, Zarina, Dato' Intan, Racing Star, Siti Izzatun dan yang lain-lain yang aktif, antaranya Cik Zuki, Cik Ros, Puan Ros, Nazra, Ibu Zaleha, Azwa, lagi Suraya, ramai lagi lah, Yati daripada Sabah, ramai lah, Laili, ramai lah geng-geng Kulintan tu, orang kata memang hebat. Saya memang kagum lah dengan suri-suri rumah saja, berpendapatan puluhan ribu. Betul tepat dengan kata transform people, melahirkan orang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yes. Sebab tu kita kena merebut peluang ni. Yes. Jangan biarkan peluang tu berlalu begitu saja. Buat betul-betul. Mesti buat betul-betul. Kena kata kalau mereka boleh, mengapa aku tak boleh? Pergi kat cermin pagi.
tengok muka kita. Kalau mereka boleh, aku juga boleh. Inilah perkataan yang patut kita laungkan pada diri kita kalau kita nak berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan dan saudara, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana bersama dengan kami daripada awal sehingga ke saat ini. Alhamdulillah, kami sangat-sangat nak berterima kasih kepada Prof yang sudi untuk meluangkan masa untuk kami pada malam ini, sudi untuk berkongsi cerita, sudi untuk memberi tips kejayaan dan sebagainya. Masya Allah, kita nampak yang indah-indah dengan Prof ni. Rupanya ada juga gelombang-gelombang dalam kehidupan beliau, dan hari ini dia bongkarkan dan kongsikan kepada kita. Maka saya harap kita semua dapat input pada malam ini, dapat manfaat, dan kita akan tanamkan sikap perjuangan tu dan kita fight sampai jadi, insyaAllah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Tak lupa juga saya punya PA Dr. Suzy ni dia jadi PA sekarang. Jadi sebab itulah apa-apa kena tanya dia. Kena tanya isi borang kita bagi kat Dr. Suzy. Kalau dia approve, insyaAllah. Dan dia bakal kita punya coming soon global director. Wah, banyak Dr. Suzy, banyak. Alhamdulillah. Baik, dengan ini kami daripada pihak DJL mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan di pihak kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi sama sesi seperti ini, success story pada minggu hadapan hari Jumaat, waktu yang sama jam 9 malam. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.